Ha? Hujan Ustaz. Baru sampai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada macam je gila. Tengok apa pasal jadi. Orang okey Ustaz. Bilik tak dengar dapur tak dengar jadi bilik macam ni. Ya. Luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang pertama sekali yang berbahagia pada tuan rumah Tuan Haji Aslin beserta seluruh isi ahli keluarga beliau, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali minta maaf banyak-banyak sebab lewat sikit sepanjang perjalanan tu hujan. Dan hari di sudah pun naiklah paras-paras jadi jadi kita boleh buat laju lah, selalunya memang berdesut laju. Kali ini perlahan sikit. Jadi tak maaf. Kita meneruskan pengajian kita. Masih lagi daripada bab puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis 293. Sayyidatina Aisyah berkata, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin aktsara min siyamihi fi Sya'ban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada jumlah puasanya pada bulan Sya'ban. Baik, ini kita telah baca pada hadis-hadis yang lalu. Tapi hadis ini direkodkan oleh Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Hadis ini sahih. Keterangan hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Abu Mus'ab Al-Madani daripada Malik bin Anas, daripada Abu Nadar, daripada Abu Salamah bin Abdurrahman yang bersumber daripada Aisyah. Abu Salamah itu asalnya adalah suami kepada Ummu Salamah. Baik. Hadis 294. Mu'azah berkata, "Qultu li Aisyata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu salasata ayyamin min kulli syahrin?" Qalat, "Na'am." Qultu, min ayyihi kana yasumu?" Qalat, "Kana la yubali min ayyihi sham." Aku bertanya kepada Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 hari dalam setiap bulan. Aisyah menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, pada hari apakah baginda berpuasa? Aisyah menjawab, baginda tidak pernah memilih hari untuk berpuasa. Baik. Jadi Mu'azah kita pernah bincangkan, jadi tak perlu diulang. Jadi Sayyidina Mu'azah berkata, "Qultu li Aisyata." Dia bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Kana Rasulullah SAW yasumu salasata ayyamin min kulli syahrin?" Adakah Rasulullah berpuasa 3 hari dalam setiap bulan? Qalat, "Na'am." Maka Sayyidatina Aisyah berkata, "Ya." Aku bertanya lagi, "Qultu min ayyihi kana yasum?" Aku bertanya, pada hari apakah beliau berpuasa? Baginda berpuasa. Qalat, maka jawab Aisyah, "Kana la yubali min ayyihi sham." Beliau tidak pernah memilih hari untuk berpuasa. Jadi 13, 14, 15, tak kisahlah hari apa pun dia berpuasa, tak berpuasa. Memang walaupun Jumaat, sebab 3 hari itu kalau dia puasa Jumaat Sabtu pun madai, ataupun Khamis Jumaat Sabtu pun boleh.
Yang jadi masalah dia kalau kita berpuasa pada hari Jumaat saja, satu hari saja. Itu apa? Makruh hukumnya kalau kita berpuasa pada hari Jumaat saja. Tapi kalau kita berpuasa pada hari Khamis, Jumaat boleh, ataupun Jumaat, Sabtu boleh. Kalau hari Jumaat saja, maka hukumnya makruh. Direkodkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Imam Ibn Majah dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ni sahih. Imam Tirmizi kata bahawa hadis ini ialah hasan sahih. Maka hadis itu adalah sahih. Keterangan hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Mahmud bin Ghailan daripada Abu Daud At-Tayalisi daripada Syu'bah yang bersumber daripada Yazid Ar-Rishq. Yazid Ar-Rishq, ataupun nama lain Yazid Ad-Dab'i, Al-Basri. Tu kalau Rishq tu tak tahu kat mana nama dia, maka dia juga dipanggil sebagai Yazid Ad-Dab'i. Yazid Ad-Dab'i ini siqah. Jadi kita hanya perlu baca sahaja. Baik. Hadis 295. Quraisy fil jahiliyati wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان والفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Pada zaman jahiliyah kaum Quraisy berpuasa pada hari Asyura, iaitu 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura. Semasa menetap di Madinah, baginda tetap berpuasa hari Asyura dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada hari itu. Apabila puasa Ramadan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijrah, hanya puasa Ramadan yang wajib. Puasa hari Asyura sudah tidak wajib. Tiada halangan kepada sesiapa yang mahu melakukannya dan tiada paksaan kepada sesiapa yang meninggalkannya. Baik. Sayyidatina Aisyah berkata bahawa kana Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Pada zaman jahiliyah kaum Quraisy berpuasa pada hari Asyura, iaitu pada 10 Muharram. Jadi Asyura ni bukan hanya ianya berpuasanya hanya pada orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi, bukan. Sebab apa? Kerana pada hari Asyura itu banyak kejadian-kejadian yang berlaku pada para nabi itu jatuhnya pada hari Asyura. Kalau Bani Israel mereka berpuasa adalah kerana diselamatkan Nabi Musa alaihi salam ketika mana Firaun mengejar Nabi Musa dan rombongannya daripada Bani Israel, maka selamat. Maka oleh sebab itu mereka berpuasa. Sementara orang Arab jahiliyah pula mereka berpuasa kerana ada peristiwa yang berlaku pada Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu mereka berpuasa. Malah hampir keseluruhan agama-agama, sama ada Yahudi ataupun Nasrani ataupun Islam, mereka akan berpuasa pada hari Asyura. Kerana apa? Kebanyakan para anbiya itu peristiwa besarnya berlaku pada Asyura, iaitu pada 10 Muharram. Tetapi kalau dalam Islam ni orang Islam lah, bukan dalam Islam, di kalangan orang Islam kita ada lagi satu sambutan mereka, iaitu Tasu'a 9 Muharram. Dan sebenarnya 9 Muharram tu bukan hanya milik kepada orang Syiah sahaja, tidak. Kerana Sayyidina Husain itulah milik semua umat Islam. Dia adalah cucu baginda Rasulullah SAW dan beliau juga adalah sebagai ketua pemuda bagi pemuda-pemuda yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu ada orang Syiah ni mengatakan bahawa ia adalah milik orang Syiah, itu salah lah. Jadi kalau Tasu'a tu ada daripada kalangan ahli sunnah yang menyambutnya, itu tidak jadi masalah. Ataupun dia bukan menyambut lah, maksud dia meraihkan hari tersebut kerana mengingati Sayyidina Husain, itu tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya ialah pengisian. Kerana itulah perbezaan antara kita dengan Syiah. Kalau pengisian di dalamnya itu ada celaan kepada dua orang sahabat, itu ditentang sama sekali.
Malah bukan celaan para sahabat, celaan kepada orang Islam mana-mana majlis pun tidak dibenarkan. Dan celaan kepada orang bukan Islam pun tidak dibenarkan. Jadi oleh sebab itu, apatah lagi kalau celaan itu kepada dua orang sahabat Rasulullah yang besar, Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar. Kita harus tahu kedua-duanya itu mempunyai istilah yang kuat dengan Rasulullah SAW. Mempunyai istilah, bukan hanya sekadar sahabat, tapi ada hubungan kekeluargaan. Contohnya Hafsah, Hafsah, Saidina Umar adalah bapa mentua Rasulullah SAW. Itu mereka tu ada hubungan kekeluargaan. Jadi oleh sebab itu, kalau ada orang yang melampau sehingga mencerca orang, sayangnya sampai mencerca, maka itu bukan Islam sama sekali. Jadi oleh sebab itu, hari Ashura disambut oleh semua agama. Jadi oleh sebab itu ketika Rasulullah berada zaman jahiliyah, orang Arab jahiliyah itu sendiri pun berpuasa pada hari Ashura. Maka Rasulullah SAW, wakana Rasulullah SAW yasumuhu, Rasulullah juga pernah berpuasa pada tarikh itu. Falamma qadimal Madinah, semasa beliau sampai ke Madinah, samahu, baginda tetap berpuasa pada tarikh itu. Kenapa? Kerana pada waktu itu Rasulullah berpuasa, maka didapati orang Yahudi itu berpuasa. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kau berpuasa pada hari ini? Maka mereka mengatakan bahawa ini adalah hari gembira kerana Nabi mereka, Nabi Musa, dapat diselamatkan. Maka kata Rasulullah SAW, hari ini lebih berhak untuk kami berpuasa. Kami menyambutnya lebih berhak lagi. Kenapa lebih berhak? Sebabnya adalah Rasulullah tu Nabi, Nabi Musa tu Nabi. Maka oleh sebab itu, mereka di dalam keluarga nubuwah, keluarga kenabian, maka lebih berhak Nabi Muhammad dan pengikutnya berpuasa. Jadi oleh sebab itu, Rasulullah berpuasa pada hari itu. Dan baginda tetap berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umat Islam turut berpuasa bersama. Jadi asalnya pada 10 Muharram saja. Asalnya ialah berpuasa pada 10 Muharram saja. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, kalau nak berpuasa pada 10 Muharram, maka hendaklah digandingkan dengan hari yang lain. Sama ada 9, 10 atau 10, 11. Kenapa ada gandingan tersebut? Kerana Rasulullah tak suka menyerupai mana agama yang lain. Dia tak suka dengan menyerupai orang Yahudi. Sebab orang Yahudi selalu klaim bahawa ini amalan ni dia punya. Sebenarnya tidak ada amalan yang boleh kita klaim milik sesuatu bangsa. Tidak. Ini amalan ni kami punya. Contohnya kalau kita orang Melayu, tahlil ni ialah amalan kami. Salah. Tahlil tu ialah semua orang yang beragama Islam perlu bertahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab tu tak ada amalan yang milik sesuatu bangsa. Jadi mereka menganggap bahawa puasa tu milik mereka dan mereka mencaci, sehingga kan Rasulullah dan juga orang Islam yang lain itu terasa apabila mereka klaim dan mereka merendah-rendahkan orang Islam dengan mengatakan bahawa orang Islam meniru amalan orang-orang terdahulu. Jadi oleh sebab itu Nabi Muhammad menyuruh supaya jangan sama dengan mereka, maka hendaklah berpuasa 9, 10 dan 10, 11. Baik. Apakah hukum berpuasa pada 10 saja? Boleh, tak jadi masalah. Tetapi ianya pada 10 itu telah pun Nabi perintahkan yang terakhir untuk digandingkan. Maka seolah-olahnya puasa pada 10 itu saja, itu seolah-olahnya terhapus dia punya itu kerana perlu digandingkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Falamma fturida Ramadan kana Ramadanu huwal faridah. Apabila puasa Ramadan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijrah. Wa taraka Ashura. Jadi Rasulullah hanya puasa Ramadan sahaja yang wajib. Puasa hari Ashura sudah tidak wajib lagi. Pada waktu itu wajib. Rasulullah memerintah untuk wajib. Tetapi telah dinasahkan kewajiban ataupun difardukan puasa Ashura itu
Sebelum tu Asyura tu adalah sesuatu yang fardu. Tetapi bila datang Ramadan yang menjadi khususiat kepada umat Nabi Muhammad, menjadi khususiat kepada perintah kepada Nabi Muhammad dan menjadi khususiat kepada amalan kepada umat Nabi Muhammad, maka amalan yang terdahulu yang telah diwajibkan maka dinasahkan. Maka sudah tiada lagi namanya puasa fardu untuk Asyura. Yang ada cuma pilihan sahaja, iaitu disunatkan sahaja. Bukan lagi menjadi fardu. Baik. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Tiada halangan kepada sesiapa yang mahu melakukannya dan tiada paksaan kepada sesiapa yang meninggalkannya. Yang ini qarinah. Qarinah yang ini untuk menunjukkan betapa bahawa ianya sudah pun menjadi sunat. Perkara tersebut sudah menjadi sunat. Iaitu siapa nak boleh puasa, siapa tak nak tak jadi masalah. Baik. Direkodkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Jadi ada Imam Bukhari, ada Muslim, maka kita tahu hadis ni adalah hadis sahih. Hadis ni bertaraf sahih dilaporkan oleh Harun bin Ishaq Al-Hamdani daripada Abdah bin Sulaiman, daripada Hisham bin Urwah, daripada bapanya yang bersumber daripada Aisyah. Semuanya siqah-siqah. Baik, hadis 296. Hadis 296. Al-Qamah berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah SAW yakhussu minal ayyami syai'an. Qalat la, kana amaluhu dimatan wa ayyukum kana yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiqu. Aisyah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi satu perkara? Aisyah menjawab, tidak, amal ibadah baginda berterusan. Apakah antara kamu semua yang mampu melakukan apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Al-Qamah berkata, Sa'altu akana Rasulullah SAW yakhussu minal ayyami syai'an. Aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, adakah Rasulullah mengkhususkan satu hari bagi satu perkara? Maksudnya hari Isnin dia buat ini, hari Selasa dia buat ni, hari Rabu dia buat ni. Tak ada. Qalat la, maka Sayyidatina Aisyah kata tak ada. Tak ada satu hari yang dikhususkan untuk apa? Untuk satu-satu amalan, tak ada. Kana amaluhu dimatan. Tidak, amalan ibadah baginda berterusan. Maksud dia baginda tu buat secara berterusan. Kalau istighfar 70 kali satu hari, maka istighfar dia 70 kali satu hari. Gitu. Dia tidak, maksud dia hari Isnin istighfar, hari Selasa la ilaha illallah, tak ada. Jadi Rasulullah tu buat secara berterusan. Baik. Wa ayyukum kana yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiqu. Siapakah antara kamu semua yang mampu melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah? Tak ada siapa pun yang mampu. Hatta para sahabat. Ingat, kita ni jauh pada sahabat. Sahabat ini, mereka ni mendapat motivasi daripada Rasulullah SAW. Mereka kuat dengan Rasulullah SAW. Kalau ada Rasulullah, maka mereka akan menjadi lebih kuat. Tapi kalau mereka tidak ada Rasulullah, mereka masih kuat. Nak berbanding dengan kita ni. Nak berbanding dengan kita. Jadi para sahabat itu adalah orang yang hampir-hampir seperti Rasulullah dari segi amalannya. Dari segi amalannya, iaitu mereka meniru perbuatan Rasulullah sedapat mana yang mereka mampu buat, seperti mana yang Rasulullah buat. Jadi para sahabat itu dah begitu kuat dengan Rasulullah SAW, masih lagi diistidrak, masih lagi dipersoalkan oleh Sayyidatina Aisyah. Siapakah kalian yang dapat mendandingi seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maksud dia para sahabat yang sehebat-hebat tu pun tak dapat mendandingi Rasulullah SAW. Apatah diri kita. Jadi oleh sebab itu, jangan kita merasa diri kita ni bagus. Tidak. Kerana sebaik-baik pada zaman, seburuk-buruk orang pada zaman adalah sebaik-baik daripada kalangan kita. Namun begitu,
bukan menafikan bahawa ada di kalangan kita ni yang baik, yang mungkin sama darjat dengan, sama amalan dia itu, bukan darjatnya, sama amalannya itu dengan para sahabat, itu tidak menafikan. Mungkin ada di kalangan daripada umat Islam yang satu dunia ni yang amalan dia tu hampir sama dengan amalan para sahabat. Maksud dia dari segi kekuatannya, dari segi istiqomahnya mungkin ada. Tetapi kita tidak dapat menandingi kehebatan para sahabat yang ada, yang dapat melihat Rasulullah depan mata. Jadi oleh sebab tu Sayyidatina Aisyah bertanya kepada lain yang hampir sama dengannya, iaitu dalam bab puasa juga. Ketika bulan puasa, Rasulullah SAW mencium Sayyidatina Aisyah. Cium. Ustaz beritahulah orang Arab ni, diorang ni kan, diorang punya, kalau orang lelaki lah, orang Melayu kita ni alhamdulillah lah. Itu sebab itu orang lelaki kalau kahwin, lelaki Melayu, kalau lelaki orang Asia Tenggara kita ni Melayu, perempuannya biarlah orang perempuan Melayu. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi dah sama kederat, sama kemampuan, sama tinggi. Gitulah. Tapi kalau orang kita Melayu kahwin dengan orang Arab, dia ada kelebihan. Kelebihan dia ialah genetik. Genetik dia boleh jadi pandan. Ataupun kita, orang perempuan kita kahwin dengan lelaki daripada Pakistan ke, atau bukan Arab lah, lain daripada bangsa dia, maka dia akan melahirkan genetik yang bagus. Tetapi kalau orang Arab ni, minta maaf cakap lah, bukan nak menghina orang Arab, tapi memang orang Arab tu begitu. Kalau lelakinya, dalam fikiran mereka tu ialah seks tu. Jadi tumpuan utama bagi orang lelaki. Jadi di antara keperluan mereka bagi orang lelaki ialah berkahwin. Dia tak macam kita. Orang kita ni kalau lambat kahwin ke tak ada masalah. Masih boleh kawal kita punya, sebab kita banyak makan sayur. Kan? Kita banyak makan sayur. Cara pemakanan menentukan cara kehidupan seseorang. Berbanding mereka makan daging. Daging dia makan jadi panas. Keadaan negara mereka tu panas, dan juga pemakanan mereka tu daging tu panas, menyebabkan mereka itu menjadikan diri mereka tu begitu. Ikan lembut, kemudian sayur. Jadi kita ni agak boleh tidaklah serakus mereka. Oleh sebab itu kalau kita tengok betul-betul, orang Arab jahiliah itu kalau kita tengok digambarkan dalam kitab tu, ada dalam kitab-kitab kata bahawa seandainya kalau perempuan lalu, mereka akan ramai-ramai pergi keronyok perempuan tu. Sebab apa? Dalam fikiran mereka pada waktu tu ialah benda itu. Jadi benda itu. Jadi oleh sebab itu datang Rasulullah tidak serupa dengan mereka. Rasulullah tidak serupa dengan mereka. Mereka tidak dapat menahan diri mereka daripada hal sedemikian. Tetapi Rasulullah dapat menahan. Contohnya Rasulullah cium Sayyidatina Aisyah ketika bulan Ramadan. Baik. Dekat sini kata guru kami ada dua faedah. Faedah yang pertama ialah apabila orang-orang Yahudi dan orang-orang ahli kitab yang lain, apabila mereka berpuasa, mereka akan meninggalkan isteri-isteri mereka. Meninggalkan isteri-isteri mereka. Kerana apa? Kerana amal ibadah mereka itu akan putus, akan terbatal dengan adanya perempuan. Sebab pada mereka, perempuan itu menghalang mereka untuk capai Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan itu menghalang mereka. Jadi kalau mereka solat, orang Yahudi, lalu perempuan, maka batal solat dia. Itu orang Yahudi. Jadi datang Rasulullah tak buat gitu. Rasulullah solat di hadapan, kaki belunjur. Sayyidatina Aisyah tidur, kaki belunjur. Rasulullah sembahyang di hadapan kaki Sayyidatina Aisyah. Maka tak batal pun. Rasulullah tak teruskan solat. Jadi Rasulullah SAW itu menunjukkan betapa Rasulullah itu tak mahu, dalam ibadatnya pun takkan sama dengan amalan-amalan orang ahli kitab yang terdahulu. Kerana apa? Kerana mereka merendahkan kaum perempuan. Merendahkan kaum perempuan.
Jadi oleh sebab itu, satu, kata guru kami, orang Yahudi, mereka ini akan meninggalkan orang perempuan, termasuk dalam ibadah puasa. Bila mereka nak beribadah puasa, maka tinggalkan orang perempuan. Berbeza dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW berpuasa, Rasulullah duduk dengan Sayyidatina Aisyah. Malah Sayyidatina Aisyah mengusap ataupun ambil sikat dan menyikat rambut Sayyidina Rasulullah SAW. Malah Rasulullah SAW cium pipi. Itu satu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW sentiasa menyalahi bagaimana orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy, mereka tak mampu untuk menjaga dia punya keinginan tu. Tak boleh kawal. Bila nampak perempuan, mereka tak boleh. Kalau cium, habis dah, terus. Kalau berlaku sentuhan je, mereka dah fikir lain dah. Jadi oleh sebab itu, orang Arab tu berbeza dengan orang kita. Jadi, Rasulullah SAW itu datang dengan berbeza. Maka Rasulullah SAW cium perempuan, cium isteri dia, dan juga bersama dengan isterinya ketika bulan Ramadan. Maka Sayyidatina Aisyah pun berkata, bercakap, siapakah yang mampu mengawal nafsunya seperti Rasulullah? Dalam hadis Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Siapakah yang dapat mampu mengawal dirinya seperti Rasulullah SAW? Orang Arab tak ada yang seperti itu, yang mampu dapat mengawal. Jadi oleh sebab itu, kalau sebab itu kita tengok orang Arab ni, kalau disayang, apa yang dia suka, maka dia akan bagi. Itu orang Arab. Tapi kalau dia tak suka, siaplah. Orang Arab kalau disayang, apa yang ada pada diri dia bagi. Jadi, oleh sebab tu kalau kita tengok dalam peristiwa Madinah, ketika Rasulullah dengan kaum Muhajirin sampai Madinah, pada waktu tu orang Aus, orang Hazraj, orang Ansar pada waktu tu, dia bagi isteri di mereka kepada orang-orang Muhajirin. Kalau kita tengok, apa ni bagi bini kan? Tak, sebenarnya mereka memang bagi apa yang mereka suka. Apa mereka suka? Ialah perkara tu. Orang lelaki suka perkara tu, maka dia beri apa yang mereka paling suka. Mereka buat pilihan, kau nak yang mana satu, maka dia memberi apa yang dia paling suka. Dia nak orang tu dapat apa yang dia dapat. Yang sampailah pada hadis pada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian seperti mana kalian mencintai diri kalian sendiri. Jadi kalau diri orang Arab itu suka benda begitu, maka dia beri pada saudara-saudara dia supaya dapat sama benda tersebut. Jadi oleh sebab itu, orang Arab ni lain, berbeza. Jadi oleh sebab itu ada hadis yang sama sepertinya, yang Sayyidatina Aisyah bertanya kepada para sahabat yang lain, siapakah antara kamu semua yang mampu melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Baik, direkodkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. Keterangan hadis ni bertaraf sahih, dilaporkan oleh Muhammad bin Bashar, daripada Abdul Rahman bin Mahdi, daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Mansur. Mansur ni Ibnu Mu'tamir. Mansur ialah Ibnu Mu'tamir. Mansur bin Al-Mu'tamir. Daripada Ibrahim yang bersumber daripada Al-Qamah. Maka hadis ini ialah hadis sahih. Baik, hadis 297. Aisyah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun faqala man hazihi, qultu fulanatu la tanamu al-lail, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum minal a'mali ma tutiqun, fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu, wa kana ahabbu zalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi yadumu alaihi sahibuh. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku. Pada waktu itu ada seorang wanita bersamaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah dia? Aku menjawab, si fulana, dia suka berjaga malam kerana beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lakukanlah ibadah sebanyak yang kamu mampu. Demi Allah, Allah tidak pernah bosan memberikan pahala, sehingga kamu sendiri yang bosan beribadah. Perbuatan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang berterusan. Baik. Hadis Aisyah ni, Sayyidatina Aisyah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun.
pada satu hari Rasulullah datang jenguk. Adakah Rasulullah tak jenguk Rasulullah? Rasulullah ada banyak isteri. Jadi dia ada dia punya jadual dia. Maka oleh sebab tu pada satu hari Rasulullah datang menjenguk aku. Kerana pada hari itu ialah bukan hari giliran Sayyidatina Aisyah. Maka dia datang jenguk. Maka bila Rasulullah datang jenguk, pada waktu itu ada seorang perempuan yang bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Ramailah, cukup ramai. Dalam hadis-hadis yang ramai, apabila perempuan datang, ada perempuan-perempuan yang datang bertemu dengan Sayyidatina Aisyah. Kenapa? Kerana mereka belajar dengan Sayyidatina Aisyah. Mereka datang rumah Sayyidatina Aisyah dan mereka belajar. Zaman Rasulullah SAW tidak diketahui orang perempuan belajar dengan orang lelaki itu belajar dengan orang perempuan atau orang perempuan belajar dengan orang lelaki. Satu. Maksud dia mereka belajar sesama mereka. Seandainya mereka ada soalan, maka mereka akan jumpa dengan Sayyidatina Aisyah untuk dapatkan kepastian. Kalau Sayyidatina Aisyah tidak tahu apa jawapannya, atau mana-mana isteri Rasulullah tidak tahu yang mereka jumpa, mereka akan beritahu kepada isteri Rasulullah dan isteri Rasulullah akan bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka tidak direct. Maksudnya tidak tanya berhadapan. Kecuali pada awal-awal Islam dahulu. Tetapi apabila di Madinah, ia tidak berlaku sedemikian. Adakah orang sahabat-sahabat itu belajar dengan orang perempuan? Ada. Iaitu para sahabat belajar dengan Sayyidatina Aisyah. Oleh sebab itu berlakunya istidrakat. Ada berlaku istidrak, iaitu apabila Sayyidatina Aisyah sendiri memanggil sahabat-sahabat yang tertentu untuk mengkritik beberapa hadis yang salah. Beberapa hadis. Antara hadisnya ialah yang perempuan yang membatalkan solat itu ialah perempuan. Maka Sayyidatina Aisyah telah mengkritik hadis tersebut, mengatakan engkau telah merendahkan martabat kami. Jadi Sayyidatina Aisyah beritahu keadaan Rasulullah solat di dalam biliknya, iaitu bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Itu satu. Jadi cuma adakah ianya belajar secara berdepan? Tidak. Ianya tertutup. Dianya tertutup. Diberitahu dalam riwayat iaitu mempunyai tabir. Maksud dia para perempuan tidak langsung belajar daripada muka, tengok muka terus. Daripada Rasulullah SAW kepada apa? Kepada sahabat-sahabat atau Sayyidatina Aisyah dengan sahabat tu ada hijab, ada langsir yang tebal sehingga tidak nampak Sayyidatina Aisyah kecuali dengar suaranya sahaja. Itu dia. Jadi itu berkaitan dengan perempuan yang datang bertemu dengan Sayyidatina Aisyah. Tujuan dia ialah untuk belajar atau bertanya soalan. Baik. Bila tanya soalan, bila nampak, Rasulullah nampak, faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, tanya, man hazih, siapakah perempuan tu? Ketika ditanya tu, perempuan tu tak ada kat situ dah keluar. Dah keluar daripada rumah, maka Rasulullah bertanya, man hazihi? Maka Sayyidatina Aisyah pun menjawab, qultu fulanah. Maka Sayyidatina Aisyah pun kata, fulanah, seorang perempuan itulah. Fulanah ni ialah untuk ringkasan. Satu untuk ringkasan. Yang kedua, kemungkinan perawi itu tak ingat siapakah nama perempuan tu. Dia tak ingat, maka disebut nama saja fulanah. Baik. Maka Sayyidatina Aisyah bercerita pasal perempuan tu. Siapa dia? Maka Sayyidatina Aisyah bercerita kepada Rasulullah SAW. La tanamul lail. Dekat sini masalahnya. Tapi dekat sini dia kata, dia suka berjaga malam. Sebenarnya terjemahan dia bukan suka berjaga malam. Kalau kita baca, dia suka berjaga malam kerana beribadah, maka tidak jadi masalah. Dalam lafaz hadis yang sebenarnya, la tanamul lail, maksud dia ialah dia tidak tidur malam. Berbeza dia suka tidur malam. Terjemahan itu agak gharib sikit. Agak janggal dengan maksud yang sebenar. Oleh sebab itu, kalau kita baca terjemahan saja, maka kita akan silap faham dan mengeluarkan hukum yang salah. Apa hukum yang salah? Iaitu, janganlah berlebih-lebih beribadah.
Kan? Itu yang timbul. Sebenarnya la tanamul lail ialah dia tidak tidur malam. Maksud dia satu malam dia tak tidur. Dia satu malam dia tak tidur. Maka ia telah melawan fitrah manusia. Fitrah manusia tu apa? Berjaga tapi mestilah tidur. Berpuasa mestilah makan. Di sinilah masalah dia. La tanamul lail. Sayyidatina Aisyah bercerita, perempuan tersebut tidak tidur malam. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatina Aisyah cerita tu bukan nak burukkan perempuan tu. Sayyidatina Aisyah bercerita terhadap perempuan kepada Rasulullah ialah nak beritahu bahawa perempuan tu sungguh baik. Perempuan tu sungguh abid, sungguh baik, sungguh abid, kuat amal ibadahnya sehingga dia tak tidur malam pun beramal ibadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Alaikum minal a'mali ma tutiqun." Rasulullah pun bersabda, lakukanlah ibadah sebanyak mana yang kamu mampu. Buatlah. Jadi selagi mana kita mampu, banyak tu tak kisahlah. Sebab apa? Banyak itu tergantung kepada keadaan diri seseorang. Kalau seseorang tu sembahyang sunat dia 6 rakaat sahaja, itu dah banyak dah pada diri dia. Itu yang dia mampu. Tak apa, teruskan. Kerana apa? Kerana dia mungkin ada penyakit. Dia ada penyakit sleep disc contohnya kan. Jadi dia tak boleh sembahyang banyak-banyak. Sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat berdiri. Ataupun dia sembahyang duduk. Ataupun dia ada banyak kerja. Jadi 2 rakaat atau 4 rakaat itu sudah banyak pada dia. Jadi oleh sebab itu Allah mengganjari berdasarkan apa yang dia rasa banyak. Sekadar yang dia mampu. Ibadat sunat ni. Tapi bukanlah berbawa asal apa yang kita mampu dengan selera kita. Kalau kita mampu, 2 rakaat itulah banyak pada kita. Itu tak. Maksud dia kalau kita duduk rehat-rehat tu, kan? Maksud dia kita bolehlah dirikan solat 12 rakaat ke, kan? Itu kita mampu. Macam tu. Jadi ada 2 benda. Satu, beramal ibadah sebanyak mana yang kita mampu. Beramal ibadahlah dengan banyak. Sebab Rasulullah kata kat sini, lakukanlah ibadah sebanyak mana yang kamu mampu lakukan. Maksud dia Rasulullah suruh kita beramal ibadah dengan banyak. Itu yang kita faham. Lakukanlah amal ibadah sebanyak mana yang kamu mampu. Tutiqun, yang kamu mampu. Itu menunjukkan Rasulullah suruh kita beramal ibadah dengan banyak. Tapi dengan syarat. Syarat dia iaitu daripada apa yang kita faham. Yang kedua, iaitu apa yang kita mampu daripada jumlah yang banyak. Ini pun kita sudah pun membahaskannya panjang lebar pada hadis yang lepas. Baik. Demi Allah, fa wallahi, kata Rasulullah SAW, fa wallahi la yamallullah hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan memberikan pahala sehingga kamu sendiri yang bosan beramal ibadah. Ingat, Allah tak pernah bosan. Kalau kita tak beramal ibadah sekalipun, Allah tak pernah kurang pun kemuliaan Allah. Kehebatan Allah tak pernah kurang. Tapi ada satu golongan dia kata apa? Kalau tidak wujudnya kita, maka Allah, macam mana dia nak kata? Kalau adanya kita ialah nak menunjukkan Allah itu menunjukkan kuasanya. Adanya kita, maksud dia salah lah. Allah tu berkuasa walaupun kita ni tak ada sekali pun. Allah tu kalau tak ada siapa yang sujud pun dia tetap berkuasa. Apa bukti dia? Nanti masa hari sebelum nak kiamat, tak ada dah orang Islam pada waktu tu. Tak ada orang sujud. Sehingga dalam hadis kan, sujud pun tak ada orang. Sebelum kiamat tu, sujud pun tak ada. Itu kita dapat tahu daripada mana? Hadis yang menceritakan apabila orang Islam mandul, dah tak ada orang Islam. Mati satu, habis semua. Dan orang kafir je yang tinggal. Satu. Yang keduanya ialah, sehingga tak ada orang lagi yang menyebut Allah Allah. Bukan sujud, Allah Allah pun tak ada. Jadi oleh sebab itu, tak ada orang yang lagi sujud pada Allah, tak
tak ada lagi orang Islam, adakah itu mengurangkan kemuliaan Allah? Tidak. Adakah itu mengurangkan kebesaran Allah? Tidak. Jadi oleh sebab itu, banyak mana pun kita solat, banyak mana pun, itu tidak pun menjadikan Allah tu maha besar. Allah menjadi maha besar ialah untuk kita ni solat pada dia. Gitu. Kalau kita tak solat pun Allah tetap juga maha besar. Baik. Jadi Allah tu takkan bosan sama sekali. Yang bosannya kita. Baik. Perbuatan yang paling disukai oleh Allah, wa kana ahabbu zalika ila Rasulillah SAW allazi yadumu alaihi sahibuhu. Baik, perbuatan yang paling disukai oleh Rasulullah adalah amalan yang berterusan. Jadi amalan yang berterusan walaupun sedikit tapi berterusan, itu lebih disukai oleh Allah. Berbanding kita buat banyak terus, satu hari terus kita buat 50 rakaat, tapi satu hari itu je lah, esok dah tak buat dah. Jadi lebih baik kita buat sikit-sikit tapi berterusan. Kalau dalam bab makanan, bab makanan, kalau kita makan sejelepuk, satu hari kita makan sekali saja. Masya Allah, tabarakallah. Hebat orang ni. Hebat orang ni. Satu hari makan sekali. Kita makan 3 kali satu hari. Mungkin lebih daripada tu. Kalau ikut Ustaz Zaki mungkin 4-5 kali. Sebab dia selalu pergi kedai-kedai. Kan? Mungkin lebih daripada tu. Banyak kali. Baik. Bukan Ustaz Zaki Sofwan ni. Ustaz Zaki lain. Jadi suka singgah-singgah kedai. Mungkin banyak kali makan lah. Baik. Tapi ada orang yang satu kali makan, tapi dia jamakkan keseluruhannya. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam, makan tengah malam. Prop sekali dia makan. Satu talam milik dia terus. Dengan makan 4 kali atau 6 kali, tapi sikit-sikit je dia makan. Ada pinggan sikit kan, ada tu sikit dia ambil sikit je. Tapi 6 kali dia makan. Mana lebih baik? Sudah tentulah makan sikit-sikit itu lebih baik daripada makan sekali. Makan sekali itu merosakkan. Jadi ketika kita beramal ibadah sekali itu tapi sekali banyak, itu boleh merosakkan hati. Boleh merosak. Macam mana boleh datang merosakkan hati? Ialah ia tak sempat bersih kemudian kotor mana. Lepas tu kita akan riak. Aku buat 50 kali. 50 kali aku buat. Jadi kemudian tak ada pembersihan. Sementara sedikit tetapi dibersihkan. Maka dia akan jadi begitu juga kalau kita mandi. Kan? Kita mandi setiap hari. Maka oleh sebab itu kita jadi bersih. Bayangkan kalau kita mandi seminggu sekali saja. Tapi sekali itu sejam mandinya. Tapi sebulan lepas tu tak mandi dah. Sudah tentulah mandi yang sikit-sikit lebih baik daripada mandi yang lama begitu. Dia akan merosakkan tubuh badan kita. Begitu juga dengan amalan yang banyak tetapi sekali saja, maka dia juga akan merosakkan hati. Apa yang dapat mudarat pada badan, pada zahir, maka itu jugalah caranya mudarat kepada rohani. Jadi oleh sebab tu Rasulullah melarang kita daripada melakukan perkara yang sedemikian. Direkodkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. Keterangan hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Harun bin Ishaq daripada Abdah, daripada Hisham bin Urwah, daripada bapanya yang bersumber daripada Aisyah. Hadis ni ialah hadis sahih. Maka kita berhenti sampai situ. InsyaAllah nanti kita sambung lagi kita punya perbahasan hadis. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT pada petang ini kita dapat meneruskan pengajian kitab kita, kitab bersama Muhammadiyah bersama guru kita Syekh Said Rizal. Dan kita juga untuk
pengajian akan datang pada minggu hadapan, masa dan tempat yang sama insya-Allah. Dan minggu keempat, minggu terakhir 25 bulan kita akan bermaulid bulanan insya-Allah. Okey. Jadi kita sentiasa mendoakan guru kita dalam keadaan sihat, Amin. diberikan ilmu yang bermanfaat yang akan dapat disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan kepada kita dapat kita amalkan pada kehidupan kita insya-Allah. Amin ya Rabb. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi